Memanglah kadang-kadang kita nak tahu suatu kebenaran, kita kena buat perbandingan. Sebab tu ada fake perbandingan, ada comparison science. Kan? Kita nak tahu pendapat dalam mazhab Syafi'i ini betul ke tak betul. Oh, ustaz kata macam tu, ustaz ni nak lawan mazhab Syafi'i ni. Tak adalah dia mentang-mentang dia mazhab Syafi'i, totok mazhab Syafi'i. Oh, tak boleh mazhab lain, tutup pintu. Pokok mazhab Syafi'i. Kita orang Malaysia. Orang Selangor pula tu. Tak ada lah. Kita kena open dalam isu-isu umpamanya. Jadi man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Kalau tuan-tuan masih ingat kuliah yang lalu yang saya datang tahun lepas before PKP itu, saya ada sebut tentang at-tadarruj fil ahkam. Tapi syarikahnya kita tahu Islam bila nak menyuruh sesuatu dipanggil at-tadarruj ni maksudnya beransur-ansur. Sebab tu ayat Quran pun turun beransur-ansur. Kerana Quran ni bukan hanya untuk dibaca tapi untuk memahami dan untuk diamalkan. Jadi Allah Ta'ala mempermudahkan sedikit demi sedikit diturunkan Al-Quran. Dan begitulah pensyariatan yang lain. Dia ada peringkat-peringkat dia. Bila Allah Ta'ala nak suruh sesuatu, peringkat. Semayang ada peringkatnya, puasa ada peringkatnya, dan begitulah yang lain. Sama juga bila Allah Ta'ala nak larang sesuatu, ada peringkat-peringkatnya. Oh, ingat Nabi jadi Nabi, orang duk minum arak, termasuk sahabat-sahabat baginda yang agung duk minum arak, Nabi haram terus ke? Tak. Sebab itu bila kita belajar tentang paharaman arak, dia melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap sekurang-kurangnya. Mana boleh Allah Ta'ala haramkan arak pada waktu itu, sedangkan orang Arab minum arak macam minum kopi di rumah. Bukan macam minum kopi. Memang dia minum kopi itu arak lah tu. Tuan-tuan minum kopi satu hari berapa kali? Kita tak minum kopi. Saya satu hari 10 kali minum kopi, ustaz. Asal bangun pagi je minum kopi. Asal bangun pagi je minum kopi. Asal minum kopi je pagi bangun. Jadi Nabi nak haram terus ke? Tak. Allah Ta'ala maha bijaksana. Betul tak? Hakim. Allah Ta'ala kan 99 nama Hakim. Hakim ni makna bijaksana. Kita bijak juga, tapi belum tentu bijaksana. Walaupun nama kita Hakim, hak tak nama Hakim tu lebih-lebih lagi je lah. Allah Ta'ala maha bijaksana. Mula-mula Allah Ta'ala sebut arak ni tak bagus, bukan haram, tak bagus je. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Allah Ta'ala kata mereka bertanya tentang kamu pada kamu tentang arak dan judi. Allah Ta'ala tak kata haramkanlah arak dan judi, tak ada. Allah Ta'ala kata, katakan kepada mereka arak dan judi ada kebaikan dan keburukannya. Oh, ada kebaikan juga arak ni rupa-rupanya. Ada kebaikan dia, tuan-tuan. Kan? Pertama, bila minum arak sedap. Dan orang suka minum minuman yang sedap. Kan? Ke minum tak payah pilih lah, minum je lah. Tak. Kenapa tuan-tuan minum kopi sampai satu hari 10 kali? Sebab tuan-tuan sedap lah tu. Takkan saja-saja minum, sedap kopi ni. Orang hak suka kopi lah. Ustaz janganlah sebut kopi, ustaz. Saya suka teh, sebutlah teh pula, ustaz. Teh pun sama juga. Pasal apa suka minum teh? Teh macam-macam brand. Teh Lipton, teh Bo, macam-macam. Pasal sedap. Kan? Sama orang Arab pun, minum arak sedap. Manusia suka benda-benda yang sedap. So berhenti tu. Relax lah. Apa lagi? Sahabat pun manusia seumpama kita. Dia suka minuman-minuman yang sedap-sedap. Arak pada waktu itu amat sedap. Kan? Mana boleh Allah Ta'ala haramkan? Sementara mereka minum arak, banyak botol-botol arak, tong-tong arak. Jadi satu minuman yang rutin dan menjadi budaya mereka minum di rumah mereka, ketika majlis kerajaan dan seumpama. Cuma Allah Ta'ala kata arak ni tidak bagus. Bagus, ada kebaikannya, ada keburukannya. Tapi keburukan dia lebih besar berbanding kebaikannya. Arak bagus tuan, minum sedap. Arak juga boleh buat bisnes. Kan? Pasal ada, siapa ada kilang arak besar-besar? Bisnes lah tu. Menguntungkan. Dapat hasil yang lu bayar. Bisnes tuan, ekonomi. Kan? Sebab itu kita kena meneruskan perniagaan arak sebab dia ekonomi.
Bukan saya kata macam tu, orang lain. Saya menukilkan sahaja. Bisnes. Dan orang Arab pada waktu itu memang berbisnes arak sesama mereka. Jual, beli, dapat hasil. Lumayan. Kaya-kaya. Siapa tak nak jadi kaya? Allah Ta'ala kata ada kelebihannya. Arak juga boleh dibuat ubat. Itu kebaikan tu. Sebab itu pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang buat ubat daripada arak. Tapi Nabi laranglah waktu itu, arak sudah diharamkan. Lantas Nabi larang. Innahu laisa bidawain innahu da. Nabi kata arak ni tak boleh buat ubat, dia bukan ubat, dia racun. Jadi ada kebaikan, tapi Allah Taala kata arak ni ada keburukan yang besar berbanding kebaikannya. Apa keburukan arak? Banyak. Hak nombor satu sekali, arak merosakkan akal dan fikiran manusia. Mana ada orang minum arak dia waras? Dia takkan waras dia. Tuan-tuan. Kan? Merosakkan akal. Merosakkan akal tu. Kan? Arak boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan. Betul? Arak boleh menyebabkan berlakunya penzinaan. Al-khamru ummul khaba'is man syaribahu yaqa ala ummihi wa ukhti. Nabi kata arak ni adalah punca kejahatan. Bila orang minum arak, dia akan berzina sama ada dengan ibunya atau adik perempuannya. Mana banyak perkara yang jahat yang boleh dilakukan oleh peminum-peminum arak. Jadi keburukan dia amat besar. Jadi peringkat pertama Allah Ta'ala kata arak ni tak bagus. That's it. Kemudian selepas satu tahap yang lain, Allah Ta'ala mengharamkan arak, tapi hanya ketika solat. Semayang je tak boleh minum arak. Waktu lain terpulang. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati solat sedangkan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Masa semayang Allah Ta'ala tak bagi. Itu peringkat kedua pengharaman. Sampailah Allah Ta'ala tu ayat yang ketiga, surah Al-Ma'idah ayat 90. Barulah Allah Ta'ala haramkan secara mutlak. Tak kala Allah Ta'ala tu ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Barulah Allah Ta'ala mengharamkan arak. Dan pada sahabat Nabi pada waktu itu pergi ke gedung-gedung mereka, ke dapur-dapur mereka, kata Ibnu Umar dalam Sunan Abi Daud dan dalam Sahih Bukhari, mengambil kapak yang ada, senjata pada waktu itulah, kan, memecah-mecahkan tong-tong arak mereka sehingga arak bertebaran di jalan-jalan Madinah, di jalan-jalan Madinah, visi kaki Madinah. Nampak? Baru diharamkan. Sama juga boleh kita lihat hal-hal yang lain. Riba pun sama, tuan. Ada dua benda yang orang kata suka nak diharamkan secara sekaligus. Mungkin benda lain boleh, tapi dua ni tak payah. Pasal orang Arab dah sudah sebati. Memanglah kalau kita benda dah sebati, nak tinggal senang ke? Susah, kan? Pasal bila dah jadi budaya suka nak dielakkan, kan? Dia dah sebati. Sama juga dengan benda-benda yang lain, kan? Peringkat pertama Allah Ta'ala bagi tahu perbezaan antara zakat dan riba. Sahabat Nabi pun ada berinteraksi dengan riba. Bagi hutang ambil bunga, ambil untung. Yalah, kalau orang pinjam RM10, takkan kita nak suruh dia bayar RM10. Mana untung aku? Jadi mesti ambil keuntungan. Ambil. Allah Ta'ala tidak larang pada peringkat awal. Riba lagi tu. Kalau arak diharamkan selama 3 tahap, riba 4 tahap baru haram. Mula-mula Allah Ta'ala kata riba ni tak bagus berbanding zakat. Jangan samakan riba dengan zakat. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua Allah Ta'ala beritahu macam ringkas lah, ya. Pasal kata 40 minit tadi, tapi baru minit pertama ni. Ada 39 minit lagi tu. Kemudian Allah Ta'ala beritahu arak ni riba ni adalah perbuatan orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada surah An-Nisa ayat 159 160. Yang pasal zakat ni surah Ar-Rum ayat 39 dan 40. Allah Ta'ala sebut arak. Allah Ta'ala buat comparison, perbandingan antara arak dan zakat.
Memanglah kadang-kadang kita nak tahu suatu kebenaran, kita kena buat perbandingan. Sebab tu ada fit perbandingan, ada comparison science. Kan? Kita nak tahu pendapat dalam mazhab Syafi'i ini betul ke tak betul. Oh, ustaz kata macam tu, ustaz ni nak lawan mazhab Syafi'i ni. Kan? Ulama kita lah, dia nak lihat sejauh mana pendapat atau fatwa dalam satu mazhab itu menepati kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi. Dia buat perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kan? Tak adalah dia mentang-mentang dia mazhab Syafi'i, totok mazhab Syafi'i, oh tak boleh mazhab lain, tutup pintu. Pokok mazhab Syafi'i. Kita orang Malaysia. Masalah pula tu. Tak ada lah. Tak ada apa masalah. Tapi kena belajar lah. Yang tak boleh ni kalau kita hentam promo, tak boleh. Tapi kalau kita melalui proses pembelajaran yang betul, beramal mengikut ilmu yang kita belajar, then is fine. Tak ada masalah langsung. Kan? Timbul isu bau-bau ni sentuh isteri tak batal lah. Kalau belajar cara betul, tidak ada masalah. Terpulang kepada ilmu masing-masing. Kan? Timbalan Mufti Selangor pernah ditanya di dalam satu seminar. Kan? Macam mana kalau sentuh isteri tak batal, saya nak ikut fatwa tu. Kalau awak belajar, fiqh tidak menghalang. Apa masalah? Kan? Comparison, buat perbandingan. Dan ini ditunjuk contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu akan kebenaran antara arah, dibuat perbandingan dengan zakat. Ulama kita pun sama. Nak tahu tentang sejauh mana kebenaran dalam mazhab Syafi'i, dibuat perbandingan dengan mazhab-mazhab yang lain. Kita kena open dalam isu-isu seumpama ini. Jadi macam itulah ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut orang Yahudi dia ambil riba, akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat bila dengar ayat begitu, orang Yahudi dia ambil riba, dia Allah Ta'ala menjanjikan azab yang pedih kepada mereka. Orang Islam dah takut dah sahabat Nabi. Alamak, riba ni problem lah. Kita kena azab macam orang Yahudi baru tahu. Tapi tak haram lagi. Kan? Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala beritahu pula riba. Allah Ta'ala macam mana ayat tu? Allah Ta'ala, surah Al-Imran ayat 160. Kata Allah, ya alladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba melampau-lampau, secara berganda-ganda. Larang dah tu, tapi belum haram lagi. Kan? Dan bila akhir sekali Allah Ta'ala haramkan riba. Tak kala tengok ayat surah Al-Baqarah 200 waktu apa? Surah ayat pasal riba. Sekali Allah Ta'ala turun ayat pasal riba, 78 ayat pasal riba. Surah Al-Baqarah ayat 278 dan 79. 280, 281, itulah 45 ayat. Saya pun ajar fiqh muamalah di sebagai tempat. Bila saya urai pasal riba, makan 2-3 kuliah. Pasal nak baca ayat Quran bersabit dengan riba, dan dia melibatkan 4 atau 5 ayat. Dia banyak. Begitulah ya.